Okey, jadi insya-Allah malam ni perkongsian saya bukanlah orang yang terbaik untuk kongsi tentang hala tuju awak lepas SPM. Saya bukan orang yang terbaik, tapi apa yang saya kongsi berdasarkan pengalaman saya. Okey, biasanya pengalaman adalah guru yang paling berharga Okey, saya bukan kaunselor, saya cuma seorang guru biasa yang adalah sedikit pengalaman untuk dikongsi dengan awak selepas habis SPM. Jadi sebenarnya apa awak punya hala tuju lepas SPM ni sebenarnya? Mana patut awak pergi? Apa patut awak buat? Okey? Contoh lagi-lagi zaman zaman 2021 ni kita diuji oleh Allah dengan COVID-19. Jadi lagilah berbeza cara pengisian kita selepas SPM. Okay, awak habis SPM lebih kurang Mac hari tu. Jun keluar keputusan. Saya tak tahu apa yang awak buat dalam tempoh Mac ke Jun tu. Mungkin ada yang buat benda berfaedah ataupun mungkin juga ada yang hanya membuang masa, langsung tak isi apa-apa, tunggu je keputusan keluar, lepas tu dapat keputusan tak tahu nak buat apa. Okay, sebagai orang Islam, kita kena tahu menghargai masa. Sebab sebab masa dia tidak menunggu kita. Masa tu ibarat pedang. Kalau kita tak potong dia akan potong kita. Itu adalah peribahasa bahasa Arab. Masa itu ibarat pedang. Al-waqtu kas-saif. Idza lam yaqta sayaqta. Bila awak tak potong dia akan potong awak. Itu adalah masa. Jadi pengisian dalam tempoh awak nak buat apa lepas SPM ni, itu yang sebenarnya saya nak kongsi pada malam ini dan beberapa pesanan lah. Saya akan cuba buat secepat yang mungkin kalau tak nampak yang saya share ni, tolong bagi tahu nampak tak? Boleh respon, nampak tak? Nampak Ustazah. Okey, nampak. Terima kasih. Okey, insya-Allah inilah sebenarnya apa yang saya cuba nak buat Kita sembang-sembang je, tapi nampak kali ni saya seorang je yang bercakap sekarang ni. Tak tahu bila masa awak nak bercakap, kamera pun awak tak buka, mungkin awak rindu nak tengok muka saya, tak apalah, biasa seorang je lah saya buka kamera. Okey, insya-Allah hari ini kita akan bersembang-sembang santai berkenaan dengan apa yang patut kita buat sebenarnya lepas SPM sebab sebenarnya pelajar lepasan SPM dia sebenarnya terkejut dengan keadaan semasa bukan sebab COVID-19 ni, mana-mana pelajar SPM pun, sebab dia dah habis fasa persekolahan. Macam yang saya pernah sebut dengan awak, zaman persekolahan tidak akan kembali. Jadi macam mana awak nak isi masa yang sepatutnya awak pergi sekolah tapi awak dah tak pergi sekolah. Mungkin dah berlalu 3 bulan, saya tak tahu apa yang awak buat, tapi ini sikit sebanyaklah apa yang saya buat dan yang saya nak kongsi dengan awak lepas saya habis SPM tahun 2006. 2006, 2005 je lah. Okey, ni antaranya lah. Ada 5 yang saya letak kat sini. Okay, mungkin awak ada buat banyak daripada apa yang saya letak ni ataupun tak ada buat langsung. Okey, ada 5 perkara main point lah yang memang apa yang saya buat lepas saya habis SPM. Yang pertama, muhasabah diri. Sebab masa kat sekolah, kadang-kadang kita tak ada masa pun nak muhasabah diri. Kita tak ada masa pun nak tengok cermin, tengok apa masalah aku sebenarnya. Dekat mana silap aku sebenarnya masa kita sekolah. Jadi bila kita ada masa lapang maksudnya lepas SPM tu, masa ni lah kita nak muhasabah. Ambil cermin, tengok muka awak kat cermin tu. Apa masalah aku ni? Saya bukan suruh awak kira jerawat Saya bukan suruh awak tengok pakai skincare apa yang elok untuk bagi kulit awak putih, melepak macam Bukasha Senrose, tak. Tengok dekat mana lemahnya diri kita. Yang pertama, sebagai seorang hamba Allah. Muhasabah diri. Yang kedua, sebagai seorang anak. Sebab sepanjang tempoh kita bersekolah, kita jarang menyumbang tenaga kita untuk mak ayah kita.
Jadi dekat mana tanggungjawab kita sebagai anak sepanjang kita tempoh bersekolah tu. Jadi masa ni lah kita nak tebus balik. Memang tak cukup, tapi sekurang-kurangnya kita buat sesuatu untuk cover balik masa tu. Sebab pengalaman saya lepas awak ambil SPM, itu jelah masa yang awak ada untuk duduk dengan mak dengan ayah awak, kecuali awak tak sambung belajar. Tapi kalau awak sambung belajar, awak dah takkan ada masa untuk patah balik untuk tolong mak dengan ayah awak. Sebab bila lepas awak dah pasal belajar dekat tertinggi paling lama 6 tahun. Habis 6 tahun awak akan sibuk kerja. Bila masa awak nak luang masa dengan mak ayah awak kalau bukan masa kosong macam ni? Itu pun kalau tak silap saya bulan 7 awak dah nak masuk, dah nak sambung belajar kan? Okay? Sebab saya kata benda ni terlewat, tapi sebab saya nak kongsi lepas result awak keluar sebenarnya. Jadi ini antara benda yang awak boleh buat lah. Kalau awak rasa awak belum muhasabah diri, awak boleh mula malam ni ke ataupun besok pagi ke. Muhasabah diri kita. Okay? Kemudian muhasabah diri kita juga sebagai seorang kawan. Kita dah cukup baik ke menjadi seorang kawan dalam tempoh kita bersekolah tu. So dalam tempoh ini, muhasabah ni lah kita nak perbaiki diri kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang umat Nabi, sebagai seorang anak dan sebagai seorang kawan. Itu yang pertama. Muhasabah ni penting sebab kalau macam saya suka muhasabah diri. Bila kita muhasabah diri, kita akan cuba perbaiki kelemahan diri kita sebab kita ni manusia ni penuh dengan sifat yang lemah. Okay, manusia ni lemah. So, kita kena buat sesuatu supaya kita boleh improve diri kita. Itu penting. Yang kedua, tambah ilmu agama. Ilmu agama ni penting sebab apa yang pernah saya dan kawan-kawan saya kongsikan dengan awak di sekolah sepanjang beberapa tahun kita bersekolah sama-sama, tak cukup pun sebenarnya. Memang tak cukup. Awak kena cari sendiri. Jadi apa yang saya bagi, apa yang kawan-kawan saya bagi di sekolah, ustaz-ustazah lain yang bagi di sekolah, jadikan benda itu sebagai pemangkin ataupun permulaan untuk awak terus mencari ilmu agama. Sebab awak bukan pelajar aliran agama tau. Jadi bila awak bukan pelajar aliran agama, ilmu agama tu agak kurang. Okay, saya sendiri sebagai pelajar ajaran agama pun, ilmu agama saya tak banyak walaupun saya sudah bergelar seorang guru agama sekarang ni. Okay, sebab ilmu Allah tu luas. Kalau kita letak ilmu kita tu, ambil jarum, titikkan dalam air, kemudian kita lepaskan jarum yang ada air tu ke dalam laut. Itulah banyak ni kita punya ilmu. Tak banyak pun. So, ilmu kita kena tambah. Cari. Terutamanya ilmu agama. Sebab ilmu agama ni adalah fardu ain. Apa yang saya bagi, saya mengaku tak cukup. Walaupun saya dah usaha habis baik untuk bagi banyak pada awak, tapi saya memang tahu tak cukup. Okay. Kemudian ilmu Al-Quran. Saya dah selalu pesan dengan awak, Quran jangan tinggal. Quran jangan tinggal. Saya nak kongsi dengan awak apa yang berlaku pada saya di sini semasa tempoh PKP ni. Saya agak terkesan dengan PKP ni. Saya ni seorang yang patuh kepada SOP. So, saya memang tak keluar melainkan saya ada keperluan. Saya takkan keluar sebab saya takut. Okay? Sebab COVID-19 ni kita tak nampak. Okay? Saya sangat-sangat berjaga-jaga tentang wabak ni. Okay? Sebab ini wabak tau. Wabak yang bukan diri kita saja yang terkesan. Bila kita dapat, kita akan sebarkan pada orang lain. Saya sangat-sangat risau tentang wabak ni. Jadi apa yang berlaku saya cerita dengan awak dalam tempoh PKP ni, saya duduk seorang-seorang di rumah ni. Sekolah saya tak pergi. Dia agak bagi kesan negatif lah saya cakap dengan awak. Agak bagi kesan negatif. Saya cuba positifkan diri saya setiap hari, tapi ada juga benda negatif yang datang. Memang saya kalah lah. Okay, apa yang saya nak kongsi dengan awak, ada satu masa tu, saya baca Quran, saya tak rasa apa. Oh ya Allah, saya tak tahu nak cakap macam mana lah perasaan waktu tu. Saya baca Quran, saya tak rasa apa-apa. Saya rasa, ya Allah, kenapa jadi macam ni? Kenapa aku baca ayat-ayat engkau ni, aku macam tak ada kesan apa-apa ni. Apa dosa yang aku dah buat ni? Saya sampai tahap macam tu tau. Saya cari balik dekat mana silap aku ni. Kenapa Allah tarik rasa bila aku baca Quran ni? Hilang. Tak ada saya rasa sedih pun, tak ada.
rasa, tak ada rasa dia kosong. Ini saya cerita dengan awak. Padahal saya baca Quran setiap hari. Tapi bila sampai satu masa tu Allah tarik rasa bila baca ayat-ayat dia, saya rasa macam, ya Allah, dosa apa yang aku buat ni? Kalau aku ada dosa, ya Allah ampunkan, ya Allah. Aku tak nak rasa macam ni. Sebab itulah satu-satunya jalan untuk saya rasa tenang dalam hidup saya. Saya kongsi, Quran jangan tinggal, tolonglah. Bila awak pegang dengan Quran, awak akan rasa pelik nak buat benda yang Allah larang. Quran memang kunci dia. Saya selalu cakap Quran ni dia macam matematik. Kalau tak buat latihan matematik, kita akan lupa. Sama juga macam Al-Quran. Kalau kita tak baca Quran satu hari, kita akan lupa. Kalau sekarang ni, mungkin ada dalam kalangan awak, saya tak cakap semua, mungkin ada dalam kalangan awak yang agak renggang dengan Quran, tolong dapatkan balik. Sebab awak perlukan benda tu masa awak sambung belajar nanti. Bila sambung belajar, kita akan jauh daripada keluarga, tak macam saya sekarang ni. Jadi kita jauh dengan keluarga, kita akan rasa kosong. Jadi kita nak isi kekosongan tu adalah dengan Quran. Tapi kalau awak tak biasa baca Quran, benda tu masalah. Awak tak tahu nak isi dengan apa, sebab tu banyak orang cenderung untuk isi dengan benda-benda yang tak berfaedah. Quran adalah benteng. Okay? Yang ketiga, cari pengalaman baru. Okay, saya ada kongsi dengan awak. Lepas habis SPM, apa yang saya buat, saya cari kerja. Dengan izin mak ayah saya lah. Okay? Cari kerja yang boleh buat kita ni rasa merendah diri. Macam-macam kerja saya pernah buat. Saya pernah kerja di Petronas sebagai cashier. Dekat Petronas tu saya pernah basuh tandas. Saya mop lantai Petronas. Saya pernah kerja kantin. Saya memang kotor lah. Kotor. Basuh pinggan. Mop. Memang sakit pinggang. Mop kantin budak-budak sekolah. Budak-budak sekolah rendah. Saya pernah kerja kedai komputer. Ini apa yang saya buat untuk isi masa tau. Untuk isi masa. Sebab bila kita dah sambung belajar, kita tak akan ada masa nak cari pengalaman. Masa tu sebenarnya satu nikmat tau yang Allah bagi. Hadis kita terima. Hidup di dunia ibarat seorang perantau. Okay, masa. Gunakan masa tu dengan sebaik-baiknya. Pengalaman baru macam awak dekat sini, dia sebab pengalaman ni bergantung kepada bergantung kepada tempat sebenarnya. Macam dekat tempat saya, mungkin saya mudah untuk cari kerja. Kalau kat tempat awak ni, kalau awak rasa awak perlu keluar untuk dapat pengalaman, keluar. Pergi. Tapi minta izin mak dan ayah dulu. Okay? Ataupun awak nak bina pengalaman dengan skill yang awak ada, dan skill tu awak tak boleh nak implement masa awak kat sekolah. Masa ni awak guna. Okay? Itu yang ketiga. Yang keempat, menulis. Blogging. Saya tak tahu awak familiar ke tak dengan blog, tapi saya rasa awak pernah baca. Tapi ada tak dalam kalangan awak yang ada blog dia? Okay? Dan konten media sosial. Awak adalah batch yang ataupun generasi yang dekat dengan media sosial. Jangan rasa guna media sosial tu hanya untuk jadi famous, tak. Tidak. Dia bergantung kepada niat awak. Kalau awak ada media sosial, awak manfaatkan media sosial awak tu. Buat perkongsian. Kalau awak tak pandai buat video, malu, awak boleh tulis. Tak boleh tulis. Guna idea awak. Tapi satu, nak menulis ni awak kena banyak baca lah. Okay, dan benda baru yang saya dapat menulis ni sebenarnya adalah satu sunnah Nabi SAW. Sunnah. Okay, Nabi ummi Nabi tak pandai tulis, Nabi tak pandai baca, tapi Nabi mengarahkan sahabat untuk tulis wahyu, untuk tulis hadis. Jadi menulis tu adalah satu sunnah. Dan saya sangat suka menulis. Tapi sekarang ni kurang konten sebab kurang baca. Sebab itu nak menulis, kita kena banyak membaca. Bila kita ada benda yang kita baca, baru kita boleh tulis. Okay. Dia tak kisah awak boleh mula dengan kehidupan awak sebagai seorang pelajar, kehidupan awak sebagai seorang anak, apa-apa. Asalkan benda tu memberi manfaat kepada orang lain. Okay. Kata hadis Nabi, orang yang bermanfaat adalah orang yang memberi manfaat kepada orang yang paling baik adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain.
Okay, dan yang kelima, tanya khabar kawan-kawan. Ikut pengalaman saya, selepas habis SPM, selalunya kita akan lost contact. Kita akan lost contact sebab kita akan dapat kawan yang baru. Tapi pada saya, kawan-kawan yang lama, jangan dilupakan. Tanya khabar dia. Keep in touch. Okay, jangan putuskan silaturahim. Walaupun awak dalam kampung yang sama, tapi apa yang saya tengok bila korang dah keluar belajar, dia ada double standard tau. Double standard, kawan lama dengan kawan baru. Kadang-kadang kawan lama ni pun, mentang-mentang dia duduk kampung je, kawan lama ni pun kita pandang pun tak nak. Okay, awak ada telefon, awak ada WhatsApp, macam-macam kaedah yang boleh kita guna pakai untuk tanya khabar. Ingat antara perkara yang Allah suka adalah memanjakan silaturahim. Tanya khabar kawan-kawan. Jangan sombong. Okay, itu 5 yang saya rasa penting untuk saya kongsi dengan awak lah. Penting untuk saya kongsi dengan awak. Untuk menulis ni, dalam kalangan pelajar SMK Separuh tak ramai yang boleh tulis. Tapi kalau awak ada bakat, tulislah. Awak jangan fikir ada orang nak baca ke tak ada orang nak baca. Tulis untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Okay, kemudian last word daripada saya. Yang pertama, jangan putus asa. Saya tahu ada dalam kalangan awak di sini yang mungkin rasa sedikit kecewa disebabkan keputusan SPM awak tidak menepati awak punya target dan sasaran. Ingat, kita merancang, Allah sebaik-baik perancang. Kita rancanglah macam mana baik pun kita nak dapat. Tapi kalau Allah kata tidak, tidaklah. Kalau Allah kata belum lagi masa untuk kau bagi keputusan yang baik, Allah akan bagi dulu. Itu kerja Allah. Kita jangan pertikaikan kerja Allah. Tapi jangan putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Allah tu maha penyayang. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kata putus asa. SPM bukan penamat. Untuk pengetahuan awak, SPM adalah permulaan untuk kita sambung belajar. Awak dengar cakap saya ni. Lepas masuk universiti, bukan SPM tu orang tak pandang lagi. Orang akan tanya pointer kau berapa. Orang tak tanya, dia SPM kau berapa? 7A, 8A. Tak, orang takkan tanya. Orang akan tanya pointer kau berapa masa kat kau universiti. Okay? Sebab tu jangan rasa down. SPM, kalau keputusan awak lulus BM, lulus sejarah, awak dah boleh sambung belajar. Yang penting jangan putus asa. Kalau awak tak boleh dapat masa SPM, awak tebus balik masa STPM. Awak tebus balik masa diploma. Awak tebus balik masa awak masuk ijazah. Banyak lagi cara lain. Hidup bukan berakhir sebab SPM kita tak bagus. Okay? Itu bukan perakhirannya. Itu sebenarnya baru permulaan untuk kita bina diri kita yang baru. Itu yang saya pegang. Yang kedua, set new goal in life. Kalau sebelum ini saya tahu kebanyakan pelajar SMK Separuh ni dia tak ada matlamat hidup pun. Dia just go with the flow. Dia ikut aja mana arah sungai tu bawa ke dia. Berhenti kat mana-mana dia tak kisah. Tapi awak tak boleh terus macam tu. Dalam hidup ni kita kena ada matlamat. Kita kena ada goal apa yang kita nak capai. Kalau awak rasa aku nak tebus balik keputusan SPM aku. Jadi letak goal tu besar-besar kat dalam bilik awak. Apa yang aku kena buat untuk capai goal ni? Hidup kena ada matlamat. Kita tak boleh hidup tanpa arah tuju. Tak boleh hidup tanpa arah tuju. Dan kena ada harapan. Macam saya hari-hari berharap supaya PKP ni tak bersambung. Dan saya berharap supaya sekolah cepat buka. Tapi hari dengan harapan lah. Tapi harapan tu bagi kita semangat tau. Harapan bagi kita semangat. Okay, yang ketiga, matangkan diri. Kebanyakan daripada awak ni kurang matang. Okay, sebab dalam kelompok awak tu pun tak matang. Jadi yang lahirnya adalah pelajar-pelajar yang kurang matang lah. Jadi dalam tempoh ini matangkan diri awak. Tengok keliling awak. Bila kita observe, baru kita boleh jadi matang. Okay, kemudian ini paling penting, jaga peribadi, akhlak dan agama. Awak adalah role model agama, awak adalah duta kepada agama. Jangan buat benda yang boleh mencalarkan imej agama, imej keluarga, imej masyarakat. Awak kena letak tanggungjawab itu sekarang ni atas bahu awak. Sebab awak tak sekolah lagi. Kalau awak tak jaga benda ni semua, hancur hidup awak. Kami di sekolah, guru-guru dah penat.
tegur. Untuk ni lah, untuk persiapan awak menghadapi zaman lepas habis sekolah. Ini antara benda momen-momen yang awak akan terkenang-kenang. Benda tu dia tak akan berulang lagi. Letaklah tanggungjawab menjaga diri ni atas bahu awak. Tanggungjawab menjaga negara, masyarakat, agama atas bahu awak. Jadi bertanggungjawab. Okey? Okey, dan yang kelima, sentiasa merendah diri. Hidup kita ni jangan sombong. Ikut rasmi padi. Makin berisi, makin tunduk. Rasmi padi makin berisi. Kenapa dia tunduk? Sebab dia berat. Dia ada isi, tapi dia makin tunduk menyembah bumi. Hidup ni kalau kita sombong, bongkak, tak pergi mana. Yang pertama sekali, kawan kita takkan ada ramai. Bukan kawannya, orang lain pun tak suka. Allah sendiri pun tidak suka kepada orang yang sombong. Rendahkan diri kita. Walau tinggi mana pun kita belajar, walau bagus mana pun keputusan kita, walau elok mana pun keluarga kita, walau bagus mana pun diri kita pada pandangan mata orang, jangan sombong. Rendahkan diri awak. Rendahkan diri. Okay? Tak rugi pun jadi rendah diri. Okay. Kemudian yang ni saya sangat suka kongsi tentang hadis Nabi berkenaan dengan jangan berhenti belajar. Saya cakap tadi SPM bukan penamat. Okay. Jangan pernah berhenti belajar. Saya kalau ada peluang, ada ruang, ada masa, saya nak sambung belajar. Saya nak sambung master. Tapi masalahnya bila dah bekerja, saya sangat kurang masa. Kekangan waktu saya sangat terkekang lah. Okay, terhalang untuk sambung belajar. Okay, adik saya tahun depan last sem di IPG. Lepas tu saya tanya ada tak program master dekat IPG. Dia kata ada. Kalau ada saya suruh dia sambung. Sebab saya kata kalau dah jadi macam kakak ni, dah kerja, tak ada masa lagi untuk sambung. Okay, kalau kita buat IPG fast track, setahun dah dapat master. Okay, kalau ada peluang, jangan lepaskanlah. Jangan lepaskan. Awak jangan risau pasal duit. Awak jangan risau pasal perbelanjaan. Sebab, okay, hadis Nabi. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibin ilmi. Okay, sesiapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Bayangkan, jalan ke syurga pun Allah boleh mudahkan, apatah lagi jalan atas dunia ni. Allah akan buka jalan untuk awak sambung belajar. Sebab awak sedang melalui jalan untuk menuntut ilmu. Yaltamisu fihi ilma. Okay, siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Awak tak nak ke masuk syurga? Okay, jangan risau. Rezeki tu ada. Terutamanya rezeki menuntut ilmu. Okay, dan sambungan dia. Wa innal malaikata, dan malaikat menebarkan sayapnya tanda redha kepada semua penuntut ilmu. Riwayat Ibnu Majah. Okey. Itulah sedikit sebanyak tentang perkongsian saya. Itu je yang saya nak kongsi pun tak banyak pun. Okey. Itu apa yang sempat saya prepare lah. Itu apa yang saya nak sampaikan pada awak. Kalau lah saya dapat jumpa awak depan-depan, itu yang saya nak sampaikan pada awak.